Indeks harga pengguna IHP tahun ke tahun bagi bulan Oktober 2023 menunjukkan sedikit peningkatan 0.1% berbanding Oktober 2022. Ia didorong oleh peningkatan bagi harga makanan dan minuman ringan sebanyak 2.1%. Manakala harga bukan makanan menunjukkan penurunan 0.5%. Peningkatan tahun ke tahun bagi harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh peningkatan harga minuman ringan. Manakala harga bukan makanan menunjukkan penurunan disebabkan oleh harga pengangkutan, perhubungan dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain disebabkan oleh penurunan kos penyewaan kediaman. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP juga menunjukkan peningkatan 0.1% didorong oleh peningkatan bagi harga makanan dan minuman ringan dan harga bukan makanan, manakala peningkatan bagi harga bukan makanan disumbangkan oleh pengangkutan, rekreasi dan kebudayaan dan perhiasan, perkakasan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah. IHP mengukur perubahan harga bakul barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Laporan penuh IHP boleh didapati di laman sesawang JPES. Expo Produk Tempatan 2023 bersempena dengan Pesta Disember Brunei ke-7 merupakan salah satu usaha kerajaan dalam mendekam platform bagi syarikat-syarikat dan pengusaha-pengusaha tempatan mempromosikan dan meluaskan lagi pasaran produk masing-masing. Lebih 200 buah syarikat mengambil bahagian dalam expo yang diadakan selama 4 hari di Dewan Bridex Jerudong. Dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Rata-rata pengusaha yang ditemui menyatakan expo tersebut memberi manfaat kepada mereka untuk mengetengahkan dan meluaskan lagi pasaran produk masing-masing secara langsung kepada pengunjung dan pembeli selain menjana pendapatan. Feedback kurang ramai terhadap produk kami dan servis kami amat memberangsangkan. Pada masa ini kami ada menawarkan beberapa harga promosi untuk tuition iaitu limited time offer untuk tuition. Alhamdulillah sungguh mendapatkan sambutan ramai-ramai. Kan kami buat any tester, so ramai orang yang mencuba selain daripada kami punya orang sendiri dan lokal, orang ramai pun ada yang mencuba. Expo ini juga memberi peluang mempromosikan negara Brunei Darussalam sebagai salah satu destinasi pelancongan. Di sini kita dapat explore produk dari Brunei dan bolehlah orang yang dari luar negara dapat mari visit here. Ini sangat gembira dan masa suka banyak people here and food and minuman is so different dari Thailand. Explore ini is very good. If we have chance, we will come here again. Bagi memberi peluang kepada para pengusaha satu kampung satu produk satu kes satu P menjana pendapatan dan secara langsung meningkatkan pelibatan masyarakat di daerah Temburong, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong mengadakan program Ketemburong Bisai Finale 2023. Program selama 4 hari berlangsung di Padang Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong. Beberapa acara telah diadakan, antaranya jualan kesawanan kampung dan penyertaan beberapa pengusaha kecil dan sederhana dari dalam dan luar daerah. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di kawasan perbandaran Pekan Tutong, Bazar Komuniti Hujung Minggu, Jabatan Bandaran Tutong, Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong telah mengadakan acara Tutong Bus. Diadakan sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2023, lebih 30 pengusaha menyertainya. Acara 3 hari itu diadakan di kawasan letak kereta Kompleks Cempaka Bersaudara, Pekan Tutong. Orang ramai kini berpeluang mendapatkan promosi jualan di premis perniagaan pelbagai sektor yang menyertai acara Brunei Celebration 2023, anjuran Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Berlangsung sehingga 15 Februari depan
Brunei Celebration merupakan usaha membantu merangsang aktiviti perekonomian dalam negara. Pelbagai sektor menawarkan harga diskaun yang menarik bagi barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada orang ramai. Para peniaga yang menyertai acara tersebut disaran mempamerkan tanda harga dan diskaun dengan jelas bagi memastikan ketelusan harga serta membolehkan para pengguna membuat pilihan pembelian yang bermaklumat. Kru kabin penerbangan Diraja Brunei RB menerima anugerah pengembaraan dunia WTA buat kali keempat berturut-turut. Pengumuman tersebut dibuat semasa Majlis Gala WTA yang diadakan di Dubai, Emiria Arab Bersatu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif RB, pencapaian tersebut menandakan dedikasi kru kabin dalam menawarkan perkhidmatan istimewa kepada para penumpang RB. Pencapaian tersebut juga adalah permulaan yang baik ke arah meraihkan Jubli Emas syarikat penerbangan itu. Pihak berkuasa Petroleum Negara Brunei Darussalam, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB bersama Heng Yi Industri Sendirian Berhad telah melancarkan projek petrokimia Fasa 2 Heng Yi yang melepasi skala pelaburan Fasa 1. Manakala projek Fasa 2 selaras dengan wawasan Brunei 2035 dan matlamat Pelan Pembangunan Ekonomi, memacu pertumbuhan ekonomi dan memupuk peluang pekerjaan. Komitmen Heng Yi kepada negara melangkaui pengeluaran petrokimia mewujudkan ekosistem peluang perniagaan untuk perusahaan tempatan. Kejayaan itu dapat dilihat semasa operasi Fasa 1 yang menjadi bukti potensi kerjasama yang berkembang pesat dengan 15 syarikat tempatan menyediakan perkhidmatan sebagai kontraktor utama semasa operasi dan pemulihan Fasa 1. Semasa Fasa 2 berlangsung, Heng Yi menjangkakan peluang perniagaan tambahan kepada penduduk tempatan. Untuk menghasilkan komik memerlukan dua kemahiran. Kemahiran menyusun cerita yang menarik agar memberi impak kepada pembaca dan kemahiran melukis. Perkara itu dikongsikan oleh Muhammad Nasihin bin Haji Muhammad Lisa, seorang penulis komik Surviving with Nas. Jelasnya, sebuah komik tidak memerlukan cerita atau gambar yang rumit, ia hanya perlu fokus pada kemampuan diri yang maksimal. Menghasilkan komik Surviving with Nas yang diterbitkan pada tahun lalu menjadi pembakar semangat kepadanya untuk terus menghasilkan komik pada masa akan datang. Pada asalnya, komik Surviving with Nas dihasilkan bagi projek tahun akhir semasa menuntut di Universiti Brunei Darussalam UBD di bawah program Design and Creative Industry. Pelbagai cabaran juga dihadapi semasa menghasilkan karya ini. Masa menghasilkan komik ini, andang ia punya cabaran satu ialah masalah. Walaupun semasa uni pun membuat komik memang masa tu lah juga. Ani pun sekarang sedang kerja kan. Jadi masa tu pun masih lagi cabaran. Pasal kadang-kadang macam nalih dari sekolah atau kerja, masa tu payahlah. And then satu juga mesti ikut momentum. Kadang-kadang ada moodnya mau melukis. Kadang-kadang kalau dipajal, dia pulang menjadi tu. Mengikuti bengkel atau memperoleh pengalaman daripada pakar-pakar komik adalah sangat penting bagi menghasilkan komik yang baik dan bermutu. Dulu-dulu ada masa A-level kami ada pernah ikut manga workshop daripada dua orang Jepun di iCenter masa tu. Diorang mengajar cara membuat karakter dan yang mostly selainnya is belajar sendiri melihat dari buku komik. Bagi orang ramai yang ingin membeli komik Surviving with Nas, boleh layari Instagram Nasihin Komik dengan harga RM10.